Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Jumat rahmat Allah telah diriwayatkan oleh Bukhari Muslim bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala sahibi yaumil jum'ati wal imamu yakhutub faqad lahu," yang bermaksud dengarlah kamu cakap-cakap berbisik-bisik atau berlatihan semata khatibullah, sesungguhnya perkara tiga itu akan menghilangkan para iman. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah As-Sajdah pada ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Yang bermaksud, dan kami jadikan, yakni di kalangan mereka, pemimpin-pemimpin di mana mereka memimpin rakyat jelata berdasarkan perintah kami, berpandukan kepada petunjuk Allah dan Rasul, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika mana mereka juga bersabar, kerana mereka menyadari bahwasanya sesuatu perkara yang baik bukan mudah untuk dilaksanakan.
pasti ada halangan dan rintangan. Kenapa mereka terus bersabar? Wa kanu bi ayatina yuqinun. Kerana mereka yakin dengan ayat-ayat Allah. Mereka yakin dengan perintah-perintah yang termaktub di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu sahaja jalan penyelesaian. Berdasarkan ayat ini, insya-Allah khutbah pada hari ini, pemimpin atau pemerintah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama menilai di masa akan datang kerajaan yang macam mana, pemerintah yang macam mana yang sewajar sepatutnya kita pilih. Pertama sekali, sebenarnya tuan-tuan, modal ini ataupun poin ini adalah poin Jabatan Agama Islam Selangor pada tahun 2013. Saya kutip dari situ, saya olah dengan ayat-ayat Quran. Banyak yang disebut, mungkin saya sebut beberapa perkara sahaja. Pemimpin atau pemerintah yang diredai Allah, yang pertama bermula dengan mereka menjaga agama Islam. Mana dari Quran kewajipan menjaga agama Islam? Tuan-tuan bila rojok tafsir pimpinan Ar-Rahman, keluaran Jabatan Perdana Menteri pada muka surat 852. Suratul Hajj surah 22 ayat 41. Alladzina immakkannahum fil ardh aqamus salat wa atawuz zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Yang bermaksud, ini ayat politik. Orang-orang yang sekiranya kami beri kuasa memerintah, bila dia ada kuasa, ini diantara sebahagian tanggungjawab pemerintah Islam. Yang pertama, mendirikan solat. Pemimpin mesti wajib tak dapat tidak dari kalangan orang-orang yang mendirikan solat. Menjadi kewajipan kepada pemimpin menyuruh, memerintahkan rakyat juga mendirikan salat. Yang kedua, mengeluarkan zakat. Yang ketiga, menyuruh kepada yang ma'ruf. Yang keempat, mencegah segala bentuk kemungkaran. Ini di antara yang disebut sebagai menjaga agama. Yang keduanya, menegakkan syariat Islam. Saya nak rujuk kitab tafsir pimpinan Ar-Rahman. Kalau rujuk yang lain, nanti dia kata kitab ulama parti pembangkang. Pimpinan Ar-Rahman itu orang Jabatan Perdana Menteri. Saya nak sebut buka surat 16 Al-Baqarah ayat 30. Mesti kita ada. Wa in qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maksudnya, dan ingatlah ketika mana kami kata Allah menyatakan kepada para malaikat, kami akan jadikan di atas muka bumi ini khalifah. Tuan-tuan berdoa muka surat 16. Khalifah ialah seorang yang dipertanggungjawabkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia di bumi dengan berdasarkan wahyu dari syariat Allah supaya kehidupan manusia itu teratur. Maknanya pemerintah, pemimpin tak boleh pandai-pandai buat undang-undang sendiri. Ini kalau dalam bahasa Arab, iqamatud din wa siyasatud dunya. Tanggungjawab khalifah yang menegakkan agama dan mentadbir dunia dengan agama. Agama ni kena buka mukadimah musikah hadis keluaran Jabatan Perdana Menteri cetakan Jawi muka surat 39. Agama ialah undang-undang dan cara hidup yang telah ditetapkan oleh Allah. Kalau tak faham lagi dah tahu. Kalau nak komplain lagi dah tahu. Kita bagi nama kita habaq buka surat, bukan nak sombong. Tak ramai yang boleh habaq macam ni. Kata di sini memang banyak kaki komplain. Kan? Tu cerita. Tak puas hati memang berdana. Bukan nak cabat, insya-Allah. Saya tak lama. Mana dalam Quran kewajipan melaksanakan wuduk? An-Nisa 1:5.
dalil qat'i makna terang, jelas, mengingkari dalil qat'i batal iman dan Islam. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima arakallah wa la takunil kha'inina khasima. Tu dalilnya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran Karim dengan membawa kebenaran. Untuk apa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah? Bulan Ramadan Al-Quran turun. Litahkuma bainan nas, supaya kamu menghukum manusia. Bagaimana kita nak menghukum di atas kesalahan mencuri? Allah aja bima arakallah, dengan apa yang punya dalam Quran. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 38, hukuman kepada orang yang mencuri, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Potong tangan, bukan penjara, bukan denda. Ini kata qat'i. Dan janganlah kamu menjadi penentang kerana membela orang-orang yang khianat. An-Nisa 1:5. Kita dengar hadis pula. Nabi bersabda di akhir zaman apa yang akan berlaku terhadap umat beliau. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahu bainahum. Apabila pemerintah enggan dan tidak mau melaksanakan syariat Islam, hadis ini menyatakan kehidupan rakyat yang mereka pimpin senantiasa hidup dalam keadaan porak-poranda, ditimpa masalah demi masalah yang tidak putus-putus. Kalau Quran ada An-Nur ayat 63, saya nak ringkaskan saja. Kewajipan yang kedua, pemerintah, pemimpin yang diridhai Allah bukan sekadar menjaga agama, tetapi menegakkan syariat Islam. Yang ketiga, adil. Ini kalau ada wakil-wakil kerajaan baru nak elok, ini guideline, ini panduan. Adil. Kita bawa contoh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah. Beliau mendakwa seorang kafir mencuri baju besi dia. Beliau dan orang kafir itu dihadapkan ke mahkamah. Dia mendakwa. Hakim Syurai bertanya pada Ali, apa bukti baju besi ini milik kamu? Sebab dalam Islam Al-Baqarah ayat 111, orang yang mendakwa wajib bawa bukti. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah sekiranya benar apa yang kamu dakwa, bawalah bukti, bawalah keterangan. Dari sinilah tuan-tuan orang putih buat undang-undang. English common law states that one is innocent until proven guilty. Seseorang itu tidak bersalah selagi mana tidak dibuktikan kesalahan. Ini ajaran Islam, tuan-tuan. Pendakwa raya kena bawa bukti. Ali jawab, Syurai, aku tak ada bukti. Tak ada bukti, buang kek. Ini adil. Patutnya Syurai itu hakim Islam. Dia memihak pada Ali. Ali khalifah. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah pada ayat yang ke-8, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dan janganlah kerana kebencian kamu terhadap satu kaum sehingga kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah, kerana adil itu hampir kepada takwa. Dalam surah An-Nisa 58, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Dan apabila kamu nak menghukum manusia, hukumlah dengan seadil-adil. Inilah pemerintah, pemimpin yang insya-Allah Allah redha apabila mereka adil. Seterusnya amanah. Firman Allah Subhanahu wa taala Al-Anfal ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu-Allaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ada dua jenis amanah. Wahai orang-orang yang beriman,
Janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan amanah Rasul. Satu. Dan amanah yang diamanahkan kepada kamu sedangkan kamu mengetahuinya, yakni berdosa mengkhianati amanah. Menjadi pemerintah, menjadi kerajaan bukan satu keistimewaan, tapi satu beban, satu amanah yang dipikul. Tak boleh bila dah jadi pemimpin, jadi kerajaan, kita rasa nak buat apa buat, tak boleh. Amanah tetap amanah. Sedangkan Nabi SAW menyatakan di antara sifat golongan munafik, wa ila tumina khana, apabila diberi amanah dia mengkhianati amanah. Cuma nak bagi faham sikit kan? Allah berfirman dalam surah An-Nisa 58, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah ajar, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu supaya menyerahkan bagi satu jawatan kepada ahlinya. Ahli bermakna orang yang ada ilmu dan boleh dipercayai, itulah ahlinya. Sekiranya main tangkap muat bagi kau ni jadi menteri, kau ni jadi mufti, kau ni jadi, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'at, apabila sesuatu urusan itu tidak diserahkan kepada ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran. Ini yang berlaku sebenarnya. Cakap agama sesuka hati, sehingga mungkin Islam, hina Islam rahmatan lil alamin. Saya ditunjuk dari Quran Al-Fatah ayat 29, At-Tawbah ayat 73. Orang kafir yang hina Islam wajib kena kerat, bukan melembut. Sayyidina Abu Bakar, kalau Yahudi itu kata Allah miskin, dia penampak kau tu depan lembah muka, adakah tindakan Sayyidina Abu Bakar tak betul? Sila Raja Al-Imran 181. Ini nak kita faham. Nak bagi satu jawatan pada seseorang, biarlah dia ahlinya, ada ilmu dalam bidang tugas tersebut dan dia amanah. Kalau tak ada amanah abang, tak ada ilmu, limpuh sudah. Tak boleh faham betul sekali ya, lupa. Takkan tempat tak payah saya mati pun tak tahu. Hari ini kita perlu. Yang kelima, pemimpin yang diredai Allah, pemerintah yang diredai Allah, disebut dalam Quran, disebut dalam hadis, pemimpin yang tidak menipu rakyat. وَقَالَ الَّذِي نَسْتُضْعِفُ لِلَّذِي نَسْتَكْبَرُ بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَهُ أَنْدَادًا. Surah Sabah, surah ke-24 ayat 33. Ayat ini cerita rakyat dengan pemimpin duk tengkar. Rakyat kata, hampalah yang bertipu kami malam dan siang. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ma min 'abdin yastaqihilla ra'iyatan yamut yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyati illa harrama Allahu 'alal jannah. Sesiapa yang mengkhianati, yang menipu, mati dalam keadaan menipu rakyat, haram syurga. Saya bukan tuju kat siapa-siapa, secara umum. Hak mana jadi kerajaan Kedah ke, kerajaan Sekutu, ni untuk apa? Saya khawatir, saya boleh cakap, saya ada sandaran Quran, bukan lagi kita nak apa. Patut dia buat secara langsung artinya. Aku cerita dia nak bagi faham. Yang seterusnya, tidak membazir harta negara. Al-Isra 27, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jodi sana, jodi pengambil dalam ayat ini, pembaziran adalah sahabat syaitan. Kita kena baca hadis. Quran dia tak cukup. Inna rijal yatakhawwaduna fi malillah bighairi haqq falahumun nar yaumal qiyamah. Nabi sebut, sesiapa yang mengguna harta milik rakyat sewenang-wenang, tak kena pada tempat, apakah lagi dia negotiate proyek 10 juta jadi 15 juta. Ini peringatan. Hadis ini kata
harta rakyat dengan secara yang tidak benar, tempat tinggal mereka kelak di akhirat dalam neraka. Akhir sekali, pemimpin, pemerintah yang diredai Allah, pemerintah atau pemimpin yang tegas. Tegas ni tuan-tuan kena faham. Jangan tegas dengan musuhnya. Keluarga sendiri pun kena tegas. Sampai kesalahan tak kena pak menakan, anak menakan, anak diri kena hukum. Sebagaimana berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sila rujuk kitab Riyadhus Shalihin bab 350. Seorang wanita bangsawan yang mencuri, anak orang kaya, pak dia terjumpa Usama bin Zaid. Usama, aku lebih pujuk saat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan potong tangan anakku di atas kesalahan mencuri. Usama yang menunggu dia akrab dengan Nabi, dia jumpa Nabi muka merah padam, marah. Langkah Nabi bersumpah, waymullah law anna Fatimah bint Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sarqat la qata'tu yadaha, muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Demi Allah, Usama bin Zaid, kalau anakku Fatimah mencuri, nescaya aku potong tangannya. Lalu Nabi memanggil wanita tersebut masuk menghadap, lalu dipotong tangannya. Ini tegas seorang pemimpin. Jangan tegas dengan musuh kan. Wajib kena berlaku adil. Akhir sekali, bagaimana dengan kita yang tak jadi pemimpin, rakyat biasa, kita yang 5 tahun sekali memilih pemimpin? Ya, ada ayat Al-Quran untuk kita. Jangan menantang diri kita. Kami tak suruh membuat bertanggungjawab. 2 ayat Quran untuk mengakhiri. Al-Mudaththir ayat 34. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap manusia dengan apa yang dilakukannya akan dipertanggungjawab. Apa saja kita buat di dunia ini akan dipertanggungjawab di akhirat. Termasuk soal pilih pemimpin. Mana dalil? Untuk mengakhiri Al-Isra surah 17 ayat 71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma nad'u kullu unasin bi imamihim. Hari yang mana setiap manusia akan dipanggil bersama-sama dengan imam-imamnya. Bukan imam maya. Buka tafsir Ibn Ar-Rahman abang. Imam dalam ayat ini pemimpin yang kita pilih. Sebab soal pilih pemimpin bukan soal remeh-temeh, tuan-tuan. Kita akan dipertanggungjawab di akhirat kelak, mudah-mudahan. Dengan garis panduan berdasarkan Al-Quran hadis, insya-Allah kita tak silap lagi di masa-masa akan datang untuk memastikan Islam dan umat Islam di bumi Malaysia senantiasa dalam rahmat, petunjuk dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. La yadkhulul jannah illa nafsun muslimatun. Hujah yang pertama Ali Imran ayat 102.
yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Hujah yang kedua, hadis riwayat Imam Muslim, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan bahawa penghuni surga adalah dari kalangan orang-orang Islam. Bukan Arab, bukan Melayu, kena faham sedikit. Islam, untuk memahami makna Islam, rujuk tafsir Profesor Mahmud Yunus pada muka surat 23. Islam berarti orang-orang yang tunduk dan patuh mengikut segala perintah Allah. Itu Islam. Melayu, Arab, Cina, orang putih tak menjadi surga. Islam saja. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan pada hari ini memberi manfaat pada kita bersama. Terima kasih kepada AJK walaupun setahun kali. Ada kampung tuan-tuan, kampung Mutmainah, kami sedang membina kompleks 2 tingkat. Ada flyer baru, tuan-tuan tengoklah, ada 3-4 kampung saya bawa hari ini. Sebab orang bisik saya bawa banyak sikit. Berapa tuan-tuan nak sumbang-sumbanglah, ikut keikhlasan. Kemudian di luar sana ada produk-produk Hafiz Mutmainah. Kami juga pasar juga melibatkan diri dalam perniagaan kecil-kecilan untuk menampung api, ayak dan sebagainya, tuan-tuan. Pelajar 250 orang, pekerja 50 orang, tuan-tuan. Sebulan 120,000 perbelanjaan setiap bulan. Iuran kita dapat 70,000. Kalau tuan-tuan nak buat jariah dan sebagainya, insyaAllah kalau ini dapat lepas sejukan ini buat saya boleh cerita bagaimana caranya, insyaAllah. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi biha 'ashra. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma hdina wa sultanana sultan Salahuddin serta keluarga. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana afrigh 'alaina as-sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yutikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Minta kerjasama semua yang bawa handset, tolong cek silent ke tak. Saya lagi elok baca bunyi telefon. Ini biadab namanya. Pakak cek. Saya 4 kali dah cek telefon saya. Yang kedua, minta Ustaz Sabri sila jadi imam. Terima kasih.